Soalan hubungan antarabangsa atau international relations ni, yang bertanyakan soalan tu cuba untuk imply bahawa negara-negara seperti Turki dan beberapa negara lain yang menjalinkan hubungan diplomatik bilateral dengan Israel, pada masa yang sama kita lihat hanya Turki lah berbanding negara-negara GCC yang lain yang sedikit lantang lah ya. Tetapi kita juga lihat ada propaganda daripada pihak yang entah siapa, tapi yang pastinya daripada orang Islam sendiri, yang cuba untuk mengatakan bahawa apa yang Erdogan buat ni hanya wayang saja. Maksudnya bercakap tapi tak ada apa tindakan. Hubungan bilateral ekonomi berapa bilion setahun dengan Israel, perdagangan, dan duta tak pernah ditarik. Kedutaan ada di Ankara. Begitu juga dengan Israel, ada kedutaan Turki. Orang pertikai lah ya, di lidah kamu cakap bela Palestin, tapi mana. Saya ingin mengambil sikap yang lebih berhati-hati tanpa menghukum, walaupun kita tak nafikan pertikaian orang itu ada merit dan asasnya, terutama dalam saat yang genting ini, tak kala semakin ramai nyawa yang sedang direntak oleh kekejaman Zionis. Perlu untuk Turki bertindak pantas jika mereka ingin menjaguhi ataupun champion pertarungan ini. Dan kita lihat Turki sudah melalui Erdogan menghubungi beberapa ketua negara, Malaysia, Kyrgyzstan, Pakistan. Kalau di Timur Tengah tu Erdogan hubungi Jordan, Iran, kemudian ada di Afrika, dan yang bukan Muslim dihubungi Rusia, dan hari ini dihubungi Pope di Vatican City. Jadi kita saksikan jika benar ini merupakan suatu pakatan ataupun ingin membuat satu pakatan, kita harap betul dan perlu segera apa sahaja proses yang diperlukan untuk menekan Israel. Saya tak jangka ia akan menjadi satu peperangan yang besar dalam pengertian semua negara yang ditarik untuk bersama dalam pakatan ini menyerang Israel di lapangan. Tetapi saya percaya ini akan lebih bersifat tekanan ekonomi, barangkali sekatan sanction seperti yang dilakukan bertahun-tahun ke atas Iran apabila mereka enggan untuk menutup kilang nuklear. Sekurang-kurangnya mungkin tekanan diplomasi, tapi saya lihat yang paling viable adalah economic sanction lah. Sebab kalau mereka berpakat ini untuk menyerang dalam serangan yang betul-betul fatal, ini dahsyat lah. Memang tahu pasal US memang sure akan masuk, dia akan defend Israel, dan bila US masuk dia akan bawa sekutu dia sekali lah, NATO, Eropah dan sebagainya, dan Rusia akan join, dan mungkin dalam isu Palestin ni kita harap apa jua pun inisiatif harap dapat disegerakan untuk bantu dan sebagai kita di luar ni yang hanya mendapat maklumat yang hanya didedahkan kepada kita, mungkin tak perlu pantas untuk menghukum dan membuat propaganda sesama orang Islam. Tadi saya dapat poster yang mengatakan bahawa Turki dibandingkan Turki dan Mesir. Mesir buka sempadan Rafah, hantar ambulan. Turki buka hantar pesawat ambulan daripada Tel Aviv ke Istanbul, untuk imply bahawa orang Mesir bantu Palestin, orang Turki bantu tentera Israel yang cedera. Tapi bila kita lihat sebenarnya ini propaganda yang ini merupakan fitnah, kerana sebenarnya pesawat yang, walaupun pesawat itu barangkali membawa ambulan, tapi dikatakan itu pesawat kargo, pesawat itu tidak mendarat di Tel Aviv, dia menuju ke Tel Aviv dan dia patah balik ke Turki. Jadi dia tak ambil siapa-siapa lah. Propaganda begini perlu berhati-hati, kerana ia akan memecah belahkan kita lebih lagi, sedangkan kita sewajarnya bersatu lah dalam soal ini. Kalau hari ini kita tidak ada konsep negara bangsa dengan sempadan dan sebagainya, dan kalau Rasulullah bersama kita, dia sudah memanggil kita semua untuk turut serta berjihad dengan apa jua jalan. Walaupun kita di Malaysia, ada di Indonesia, di Brunei, di Nigeria, di Madagascar, kita perlu berjihad menggunakan jalan kita. Dan kesalahan yang kita lakukan pada hari ini adalah kita meletakkan pertelagahan sesama kita itu sebelum jihad itu.